بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل تتعلق بالغسل. أولا، يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة إذا نوى الكل، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. مسائل تتعلق بالغسل. Ada beberapa masalah, beberapa perkara yang ada hubungan dengan masalah mandi. Artinya sebelum pada ini, malam ini kita akan belajar perkara-perkara yang ada hubungan dengan perkara yang kita mengaji dah, iaitu masalah mandi. Bagaimana kita semua tahu, mandi ini sendiri barang biasa yang kita buat hari-hari. Barang yang kita buat hari-hari ini orang panggil adat. Bila adat tu kita nak naik sikit derajat dia menjadi ibadat, maka perlu kita kena niat. Niat ni mustahab, khususnya dalam perkara nak naik adat biar jadi ibadat. Mandi, makan, minum, tidur, bangun, barang yang manusia buat hari-hari, ia tidak akan jadi, tidak ada pahala, tidak ada dosa, kerana barang ni barang harus. Tetapi barang harus tu juga bila kita nak jadi ke satu ibadat, sekiranya ke barang tu pun jadi kerja, pahala pun dapat, kita kena niat. Termasuklah masalah mandi. Mandi ini kalau syarat tak suruh pun kita mandi juga. Tetapi ada tempat-tempat tertentu yang syarat suruh nak mandi, dan suruh ni berbentuk wajib. Iaitu kita baca dari itu benda-benda tempat yang apa ni, yang wajib mandinya dia riwayat dari, termasuk masalah junub, masalah haid dan sebagainya. Supaya mandi ini berupa ibadat, maka dia riwayat dua perkara menjadi rukun. Yang kalau tidak kita buat dua perkara ni, maka mandi itu jadi mandi biasa. Dia tidak ada apa-apa pahala. Sedangkan barang ni barang wajib. Bila barang ni barang wajib, kita buat boleh pahala, tak buat dosa. Jadi dua perkara ni, pertama niat. Niat kita nak buang benda kotor dalam. Hak kita kapung panggil, kalau kita panggil hadas. Itu aku mandi ni bukan sebarang mandi nak buang hadas. Hadas kita panggil. Ataupun kekotoran. Kekotoran dalam tubuh kita yang menyebabkan kita tidak boleh berapak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jatuh hari tubuh tu niat begitu dah. Yang keduanya, jangan boleh ada sikit pun tempat kering di tubuh kita. Mesti rata semua. Kalau tempat hok belipak kau sopol, pusat, kau selingo, kau kita kena amat tina, kena curia benar tu. Dan yang keduanya, kalau ada benda-benda di tubuh kita, benda yang boleh menyekat air, sapa ke kulit, wajib kita buang bagian tu. Lilin kau, sisi ikan kau, getah kau, ataupun orang panggil orang Cina pakai kuku tu, ina putih lah kita panggil tu, benda tu wajib dibuang, kerana barang ni boleh menyekat air daripada sapa ke tubuh. Itulah dua. Malam ni pula kata dia, ada lagi benda-benda hok apa kita panggil luaran lah, benda hok luar, tapi ada hubungan rapat dengan masalah mandi. Itu mana kata dia, masailu tata'allaqu bil ghusli. Ada 2-3 perkara yang ada hubungan rapat dengan masalah mandi. Yang pertama kata dia, yujzi'u ghuslun wahidun an haidin wa janabah. Dia kata dia, mada kita mandi sekali je, untuk haid dan untuk junub. Atas kita ni junub pun ada, haid pun ada. Kalau kita katakanlah, satu orang perempuan bersetubuh laki isteri, sesudah tubuh tu mari darah lalu, mari darah bulan dia. Jadi kata dia, pakai tebal mandi pun, tebal mandi junub pun darah ada, jadi pakai tu. Bila sejak darah seminggu kemudian, kedua hari kemudian, ketika tu sudah tentulah wajib atas dia mandi. Mandi kata dia nak niat lagu mandi. Kata dia, mandi so pun cukup. Mandi so, niat mandi hit pun, mandi sejak dah. Dapat kita panggil sejak lah ni. Sejak darah hit pun sini dah. Dan mandi untuk junub pun sini dah. Niat so, ajar di dua-dua. Awa'an jum'atin wa'idin. Ataupun kita niat, mandi Jumaat pun ya, mandi raya pun ya. Kita katalah, hari Jumaat tu kebetulan hari raya. Bila hari raya, sunat kita mandi raya. Dari segi hari itu hari Jumaat, sunat kita mandi Jumaat.
Jadi untuk nak pergi jemaah pun sunat mandi, untuk nak pergi raya pun sunat mandi. Ada kau kena mandi 2 kali dah kau. Hak pergi raya suku. Petak-petak kering balik mandi pula. Hak pergi jemaah pula. Kata dia dah. Pakai sol. Kita mandi, niatnya ya Allah jangan aku mandi ni untuk pahala aku nak pergi jemaah dan untuk pahala aku nak pergi sembahyang raya. So cukup laku dua-dua. Awa'an janabatin wa jum'atin. Ataupun misalnya hak junub so, hak jemaah so. Hari jemaah bersubuh. Lepas pada subuh tu, kita kena mandi. Baik nak mandi gapon, muka hari ni hari jemaah. Surah aku nak pergi, junub pun junub. Kata dia, mandi sekali niat kedua. Mandi junub pusing lah Allah aku, mandi jemaah pusing. Boleh kata dia. Iza nawal kullah, sekiranya dia niat kedua-dua. Tapi kena niat kedua. Kalau niat so, boleh so. Kalau kita niat junub, hari jemaah, niat mandi junub. Boleh dia mandi junub, tapi pahala dia mandi jemaah, tak ada. Itu dia. Kalau kita ni suka tu niat ni niat dua kali. Kalau niat 3, 4, 5 niat boleh berlaku 4, 5 niat. Ya betul aku mandi ni hari jemaah. Aku nak niat mandi jemaah. Niat mandi junub. Niat nak menyegar tubuh. Bila mandi segar tubuh tak dia ni. Niat nak suruh hilang bang pelus tubuh. Mau niat apa lagi? Katalah niat gapo semua sekali itu atau kita katalah niat nak kecak bagaimana sedapnya air sejuk, air muh itu bila tepung kulit aku. Lazatnya tubuh aku bila bertepung dengan nikmat air yang kamu bawa dari langit. Kita niat bagaimana kita makan itu, selain daripada itu ini kita niat nak rasa bagaimana nikmatnya buah duku, nikmatnya buah rasa. Nak boleh kemasuk buah duku, nak boleh ke buah duku susahnya murah itu. Sekarang sudah masuk molek lemuk dengan manis hingga aku nak kecak nikmat kelazatan nikmat buah kayu. Dia kamu buat khusus untuk kami manusia. Kita bismillahirrahmanirrahim niat gitu, kita boleh pahala. Perut begini pahala pun dapat. Apa karo lagi. Jadi sekarang dua kita ni buat contoh 3 perkara. Yang pertamanya masalah hak wajib kedua iaitu haid dengan junub. Tu hak wajib kedua. Haid pun dia, junub pun dia. Tadi dah mula-mula. Tu hak wajib kedua. 2 wajib kita manusia tak apa. Ataupun jum'atin wa idin. Sunat kedua. Mandi jemaah pun sunat, mandi raya pun sunat. Tak apa juga. Aw an janabatin wa jum'atin, junub sah, jemaah sah. Jadi hak wajib sah, hak sunat sah. Boleh juga. Jadi pun hak sunat kedua sekali mandi pun tak apa. Hak wajib kedua untuk sekali mandi pun tak apa. Hak wajib sunat so pun tak apa. Itu 2, 3, 4, 5 nes bagaimana nama sebut tadi itu, kita boleh niat berlaku. Tetaplah di atas pandai tak pandai kita. Dan di antara mustahak, berasa mustahak atau tak berasa mustahak kita pada pahala. Pada kita orang tak mengaji, kita kata tak ada mustahak mana pahala. Maka kita pun mandi, kau makan, kau tidur, kau bangun, kau dalam pahala tak ada niat apa sekarang. Sengatuk bing tidur. Sudah selek balik kita bangun congok. Tak ada merasa nak niat tidur, niat gapo, nak boleh pahala bila-bila mata pun jenera tidur, pahala pun boleh. Dan bila kita bangun pagi esok pula, tak ada berasa nak niat gapo. Kita selek mata, air pokok orang bangun berapa, kita bangun gatal. Ini tak ada sebarang mata lama hidup, ini tak ada sebarang apa nak mengingatkan pada Nabi aku ajar lagu mana. Waktu nak bangun, waktu nak tidur. Orang lagu tu kalau tidur. Bangun. Di akhirat tak ada kata sekali. Tapi kepada orang yang jadi cari pahala, dia tidur pun boleh pahala. Boleh jadi 4-5 menit dah pahala dia. Jadi kau bangun, kau banyak lagi pahala. Kau banyak masalah benda dia buat. 4-5 menit, 15 kali. Dia boleh pahala daripada niat tu. Jadi ingat tu. Benda yang kita buat sehari-hari, orang panggil adab. Dan memanglah benda ni termasuk di bawah benda harus. Yang wajib apa dosa tak dapat kalau kita tinggal, pahala pun tak buat kalau kita buat. Tapi nak suruh adab ni boleh pahala nah. Apa kandok pada niat. Dan niat ni 4-5 kali pun kita boleh niat. Tak salah pun dalam sebuah kitab fiqh yang biasa pondok-pondoknya baca, iaitu dia panggil kitab tahrir. Kalau ngaji pondok kat mula-mula start fiqh ni dia baca Fathul Qorib. Lepas pada Fathul Qorib tu biasanya dia naik tahrir. Lepas pada tahrir Fathul Mu'in. Lepas pada Fathul Mu'in Fathul Wahab. Jadi dalam tahrir tu mengenai dengan sugi, tak salah hambanya dia sebut 20 lebih rasanya khusiat sugi. Jadi hak 20 lebih. Jadi bila kita bersugi kita niat so. Aku nak sugi ni itu akan nak suruh dia bangun, kan nak suruh putih gigi, nak suruh comel orang mana aku sedap macam mana, nak suruh banyak kau lagi dan balarang lah, sedap bubuk lah, harba makanan, macam-macam pasal dia royak dalam kitab tu. Ya kalau kita niat so kita boleh pahala belakang.
Apa dalil? Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tuan kita ni dia kerak ambil kerak. Hadisnya panjang. Hadisnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Panjang lagi hadisnya. Jadi hadis ni nak boleh tubik hadis ni wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang itu apa saja yang dia niat. Hadis ni pucanya satu orang sahabat pergi melayu hak Rasulullah, dia buat melayu hak tidak mana buat satu laporan, buat report kita panggil ni. Waktu Nabi baru-baru sampai ke Madinah. Waktu kita panggil hijrah ni kan? Hijrah ni. Bila Nabi sampai ke Madinah, seorang sahabat dia riwayat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dalam ramai-ramai orang kita yang tinggal Mekah mari ke Madinah ni, ada orang yang tidak mari ni kerana Allah dan Rasul. Dia mari ke Madinah ni bukan kerana Allah dan Rasul, tapi kerana tunai dia mari dulu. Tunai dia, gelaran dia Ummi Qais, sampai ke Madinah. Dia duduk Mekah, jatuh duduk Mekah ni, bila dengar khabar kata tunai dia mari, dia pun buku-buku tikar kata, mari datang. Hati dia bolak mari itu kerana turut tunai. Tidak kerana nak jaga iman, tidak kerana melah berjejah. Dugamu dia tidak, bahkan mari turut lepuan. Tah lagu mana ya Rasulullah? Dia ni lagu mana kita nak wilayah yang sama, supaya orang lain ke? Hak lillahi ta'ala wa li rasul, ke lagu mana? Nabi pun tunjuklah hadis. Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Semua segala gerak-geri kerja manusia ni berkisar niat. Khususnya amalan hak apa nama ni? Hak bagi harus maknanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan untuk tiap-tiap seorang itu boleh dia apa jadinya. Boleh Nabi kata mana-mana orang berhijrah pada Allah dan Rasul, maka hijrah dia lah. Maka hijrah dia tu ialah tanggungjawab Allah dan Rasul. Mana-mana orang berhijrah kerana dunia yang dia akan dapat. Dia mari nak menego misalnya. Awin ra'atin yang sihuha yatazawwajuha, atau kerana puan yang dia akan kahwin sini, hijratu ila ma hadara ilaih. Maka hijrah dia tu boleh hak dia lah, boleh hak dia hijrah tu ialah. Akhirat lah jangan dihayak, boleh mendapat pahala besar sebagaimana muhajirin yang lain. Jadi hadis panjang itu tuan kita ni ambil sekiranya ya apa namanya, ya selaras dengan masalah disebut ini. Jadi kata dia disebutnya so mani boleh pakai 2-3 perkara, letaklah di atas niat dia. Kalau dia niat mani hik satu perkara, jadi mani hik dah. Hak mani junub ada tak masuk. Jadi kepada apa ni hak junub tersebut tak masuk aja. Walaupun kecil masuk, tapi niat ada. Niat sebab dia tidak niat. Tidak. Kemudian idza ghtasala min al-janabati wa lam yakun qad tawadda'a yaqumu al-ghuslu 'an al-wudu'i. Kalau yang kedua, bila dia mandi junub. Bila dia mandi berdasar pada mandi junub. Tetapi dianya tidak ambil air sembahyang dulu. Sepatutnya belum daripada kita mandi junub, kita ambil sembahyang dulu. Sebagaimana kita mandi minggu lepas. Kan? 2 minggu lepas. Sedah kita nak mandi junub, belum daripada kita jiru tubuh, kita ambil sembahyang dulu. Basuh tangan, setah lerah, ambil air sembahyang betul-betul serupa dengan air sembahyang, hak kita nak sembahyang itulah. Sudah setah lerah ambil air sembahyang, kaki tak sebasuh lagi, ketika tu barulah mandi. Mandi tu apa? Mandi niat mandi junub. Sudah mandi, sudah siap apa semua sekali, ambil air segayung ke timbul ke berapa, jiruh kaki. Itu peraturan dia betul. Tetapi kebetulan satu orang tidak buat begitu. Dia tu orang tangga nak mandi junub juga, pakai mandi junub semoti, tak caw ke air semayang lagu. Tak ambil air semayang berapa semua sekali. Hal lagu mana orang lagu ni? Kata dia, idza ghtasala min al-janabati, bila satu orang mandi untuk junub, walam yakun qad tawadda'a, dan sebelum daripada itu dia tak ambil air semayang, yaqumul ghuslu 'anil wudu. Ketika itu mandi itu jadi dah wudu dia. Mandi dia tu sudah mengganti wudu. Mandi dia tu sudah mencukupi untuk wudu. Maknanya tak payah ambil air semayang lah. Bila dia mandi junub, kalau dia tak ambil semayang pun tak apa. Kerana mandi dia sudah cukupi untuk wudu. Semuanya pahala ambil wudu tak ada sebenarnya. Yang ada bagi dia hanya pahala mandi junub. Pahala ambil air semayang tak ada. Sedangkan kita nak pahala ni. Sembarang pahala walaupun kecil pesan nukuk pun, kalau misal ada pahala pesan nukuk, kita kena kutip juga. Sebab tu dalam kita panggil, kita dalam Islam, kita orang Islam ni kena buat benda pahala. Walaupun mana kecil, hak bahasa kecil pahala ni, kita kena buat juga. Supalah orang tina tua,
Dia kutip beras lesung walaupun nukuk pun dia kutip sebutir habis. Saya dah keluar tujuan hari itu dah. Dia kutip sebutir beras. Dia kata semangat beras, manyo beras, batu beras ni. Maka hasil daripada pelajaran yang dia ambil, tuan tak tahulah semangat beras, manyo beras tu. Maka dia kutip Nah, kalau boleh perangai orang Cina tua kutip beras lesung tu sebutir habis itu, begitulah sepatutnya semangat. Kerana kita orang Islam, sebanyak mana benda hak agama kata boleh pahala, kita buat berlaku. Besar, kecil, betul beras, nukuk beras, kutip berlaku. Boleh buat semaya. Buat baca Quran. Jadi bila kita mandi junub, walaupun tak ambil semaya, tidak apa. Kerana mandi junub tu lebih besar daripada semaya sekali lagi berada sebut. Jadi ketika tu kita nak pergi semaya subuh lalu. Tak apa, nak semaya duha, nak semaya sahur, nak baca Quran, nak berapa boleh berlaku. Yaqumul ghuslu anil wudu. Qalat Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'da al-ghusli. Siti Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil ismaya lepas pada mandi. Jadi hadis dulu dia riwayat Nabi bila nak mandi junub dia ambil ismaya dulu. Lepas pada tu mandi. Tapi ada masa Nabi kita buat dekat Siti Aisyah bahawa bila dia nak mandi junub dia mandi terus. Dia lepas pada mandi tidak ambil ismaya pun. Bila tidak ambil ismaya pun sudah mandi terus pergi ke masjid ismaya. Menunjukkan bahawa bila kita mandi junub dan tidak ambil ismaya yang belum pada tu, tak payahlah ambil ismaya semula. Kalau kita nak juga nak cari pahala tu masalah kita lah. Tapi soalnya adakah mandi lagu ni boleh buat ismaya dah, boleh baca Quran dah? Jawabnya boleh. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala lirajulin qala lahu inni atawaddau ba'da al-ghusli faqala lahu qad ta'ammaqta. So hadis satu nah yang menunjukkan bahawa orang yang tidak ambil semaya yang waktu mandi junub tak apa. Ada dengan mandi sudah. Dalilnya Nabi sendiri ada masa dia tidak ambil semaya semasa dia mandi junub. Yang keduanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bertemu dengan satu orang. Abdullah bin Umar ni anak Sina Umar lah. Anak Sina Umar ni bertemu dengan satu orang. Orang tu nya royak ke dia. Royak lagi mana? Inni atawaddau ba'da al-ghusli. Kata dia, aku ni ambil ismaya lepas ada mandi junub. Satu orang dia jumpa anak Sina Umar nama Abdullah. Dia royak, dia kata saya ni lepas pada mandi junub tu walaupun lupa nak ambil ismaya tadi, saya ambil pula air ismaya lepas pada mandi junub. Abdullah bin Umar ni kata ke dia, faqala lahu laqad ta'ammaqta. Dia kata mu ni apa? Ta'ammaqta ni maknanya doa mu ni. Asal ta'ammaqta makna mu korek lubang jadi dalam doa. Asal sila makna. Makna mu ni apa panggil doa lalu. Dah sunatnya ambil ismaya dulu. Lepas pada tu mandi. Sekarangnya mu mandi dengan tidak ambil ismaya dulu. Lepas tu nak ambil ismaya pun doa mu. Dah mandi, sudah tak mandi, pergi mayalah. Sedangkan Abdullah bin Umar ni terkenal lah Tok Lebah. Aling, orang kata Tok Lebah dia ni, Tok Lebah semati, dengan siapa retina dia pergi ngadu Nabi. Ya Rasulullah, Tok laki aku tak. Tak jijuk nak lembek malam. Tak jijuk nak lembek. Maksud lembek tu dia lah. Dia sendiri tu lembek. Dia kata tak jijuk nak lembek waktu malam. Jadi dia nak sebut tu, Tok laki aku tak setubuh malam tu, berat dah. Dia kata, lam yaqaq firaj, dia tak jijak apa lembek. Dan lalu Nabi panggil. Kenapa malas panjang-panjang malamnya semayang juga. Siapa kau pekak orang Tino Melayu kau panggil nak kau pati. Lalu Nabi panggil. Allah. Inna li badanika alaika haqqan wa inna li zawjika alaika haqqan. Nabi kata, tubuhmu pun hak juga. Dirimu pun ada hak juga. Mana hidup kita manusia ni tak boleh cara, tak boleh orang panggil tak boleh buat sendiri, kita tak boleh. Hidup kita sebagai seorang Islam banyak cara yang kita kena buat. Tubuh badan kita pun kena jaga juga. Melakuk, ngatuk, juga sokong semayang juga pening, berair hidung, besar semua. Tidak begitu agama. Tidak begitu agama aku mari. Semayang, malam dia minta semayang. Dan malam juga dia minta tidur.
Orang tinum pun selain pada mubin ni untuk gapo apa untuk basuh kain untuk nak gapo, hak dia pun kena beri juga. Bola, senor, berstubung, dakak apa semua ini satu kewajipan sebagai seorang tok daki buat pada isteri. Lak pemalam masuk rapat dengan retina. Ini tidak agama buat aku bawa. Itu rekod ilmu tidak boleh. Atas dunia Nabi kata akhir kali inna a'lamakum billahi wa atqakum ana. Nabi kata atas muka dunia ni orang yang paling alim sekali aku. Dia orang yang paling takwa sekali ni aku. Tak ada atas muka dunia ni orang lebih alim pada aku dan lebih takwa pada aku. Lepas tu mu tengok aku lagu ni. Tak patah paksa kau sebenarnya. Kau ada masa aku tidur. Aku bini kau tidak. Kau aku duduk bujang sekarang. Tak aku bini. Malam aku tidur. Dan malam aku tahajud. Lepas tu puasa. Hari ni aku puasa esok. Dok. Mana ada puasa aku tu. Jadi kalau mu nak doa lebih pada aku. Tak jadi aku dah tu. Tak tahu aku. Dah menjadi buat sahabat. Jadi Nabi sendiri. Tak jadi. Ini benda para hadirin semua. Apa namanya? Abdullah bin Umar. Jadi yang nak ayat aneh. So Abdullah bin Umar ni dia Tok Lebab jauh. Tok Lebab. Bila dia Tok Lebab pun. Dia maruh juga. Saya ambil Ismail. Lepas ada mandi. Masuk kita kata. Balik. Juga kita Tok Lebab. Angin kita. Tak jadi kan? Balik. Ada. Kalau masalah kita tu. Kita masalah agama ni. Begitu. وقال أبو بكر ابن العربي لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فبطل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga bahawa bila kita niat 2-3 perkara dalam satu perkara termasuk ability itu ialah dalilnya Abu Bakar bin Arabi, seorang ulama terkenal. Kata dia lam yakhtalifil ulama, tidak khilaf alim ulama bahawa wudu itu memang masuk di bawah mandi. Seluruh alim ulama Islam, atau paling ulama fiqh lah kita kata pemanggilnya, tak ada seorang pun yang khilaf mengenai dengan wudu ni masuk atau tak masuk di bawah mandi. Bila kita mandi, adakah kena ambil ismayah pula, ke air ismayah tu masuk dah di bawah naungan mandi. Semua sekali ulama kata, ya belakang, masuk belakang. Semua ulama kecil, besar tokoh kecil, semua sekali mengakui bahawa wudu ataupun kita ambil kata-kata air semaya termasuk dalam mandi. Bila kita mandi, maka dalam itu sendiri masuk dah air semaya. Maka bila kalau tak ambil semaya pun tak apa dah. Semuanya sunatnya belum daripada mandi, ambil semaya dulu. Jangan dah mandi kan masuk dah di bawah tu ya. Dalam tu dah air semaya sekali. So, yang keduanya semua sekali ulama tidak khilaf mengenai dengan niat untuk menyucikan junub itu ta'ti ala taharatil hadathi wa taqdi 'alaiha. Niat untuk menyucikan junub di tubuh ini, dia memusnahkan hadas. Memusnahkan suci daripada hadas. Hadas maksud hadas kecil lah. Junub ni hadas besar. Bila kita niat mandi itu untuk nak menyucikan diri daripada hadas besar, maka hadas besar pun kena kerenyuk di niat tu, dan hadas kecil pun kerenyuk ada di sini tadi. Mampu habis. Ini satu dia habis. Itu mana kata dia, wa anna niyyat taharatil janabati ta'ti ala taharatil hadath wa taqdi 'alayha. Niat untuk menyucikan diri daripada junub boleh memusnahkan, boleh menghilangkan menyuci daripada hadas. Tak payah kita niat nak menyuci hadas nak pula ambil sembahyang nak pula, kerana hadas tu sapuh di niat mana junub ada di sini tadi. Sebab ambil sembahyang nak mengaku hadas dia tak ada, sapuh di niat menyuci daripada junub. Dua. Apa sebab? Lianna mawani al-janabati aksaru min mawani al-hadasi. Pucuknya kata dia kerana benda-benda yang terlayan kerana junub lebih banyak daripada benda-benda yang terlayan yang sebab hadas. Hadas ni, kalau kita buat kecil, buat isyak, tak boleh semayang. Lepas tu baca Quran, tak apa. Macam mulut tak apa. Kita tak ada ismayah kerana kita buat sikit. Macam mulut tak apa. Nak duduk dalam masjid tak apa. Artinya adalah 2-3 perkara yang tak boleh.
Satu dua perkara hak tak boleh kerana kita hadapi. Tapi kalau ada besar banyak perkara. Ada besar banyak kalau nak baca Quran tak boleh, nak jamu Quran tak boleh, nak duduk dalam masjid tak boleh, nak sembahyang tak boleh. Jadi benda yang jadi larangan sewaktu kita berada besar lebih banyak daripada benda yang dilarang waktu kita hadapi. Oleh yang demikian, bila kita sapu hadap besar tubuh kita, maka artinya segala-galanya larangan termasuk hak dilarangkan hadap kecil pun hilang kamu. Sebab hilang kamu hak larangan hadap kecil, maka bila kita mandi untuk hadap besar, maka dengan sendiri tak payah dah. Kita ambil sebenarnya lepas pada itu. Hadap alal aqallu fi niyatil asari. Oleh itu masuklah hak benda kecil-kecil dalam niat untuk hak benda hak besar-besar. Bila kita niat untuk nak melakukan hadap besar, jadi ni, maka dengan sendiri hak besar pun hilang, hak kecil pun hilang. Wa ajza'at niyatul akbar anhu, dan memadailah niat untuk nak mengangkat hadap besar, memadai untuk niat mengangkat hadap kecil. Jadi tak dalil dia Allah. Tiganya, duanya dalil naqli dan dua lagi dalil akli. Dalil naqli mana dalil kita bawa ayat hadis ni dalil naqli. Kalau nak ayat, nak hadis saling. Dua lagi dalil akli. Dalil akli memang dalil yang kita guna akal pemikiran yang selaras dengan ajaran Allah dan Rasul. Kita tak setuju dengan nak mandi dengan adab sah. Apa dia? Setuju dari nak mandi dengan adab sah. Kita tak setuju. Tapi bila nak mandi ni adab sah. Hadap apa? Dia adab sah ni bukan boleh rekor-rekor gitu. Adab sah, adab kecil ni tentu bagian ni hadap sah, hadap kecil dengan diwayah. Tulisan. Mereka hadap ni bagian dalam. Kalau bagian luar, dia tak panggil hadas. Tahi air, tahi lembu, tahi apa. Dia tak panggil hadas. Ini dia panggil najis. Dia bagian ni boleh orang tengok dia mata. Bagian dalam, hadas kau tak hadas, cemak tak cemak. Tak ada orang yang boleh seperti. Tak ada orang seperti. Kau yang betulnya Allah SWT. Allah, agama kata, ketuk hadas. Kecil hadas. Buah besar hadas. Tubuh hadas. Kita tak tahu apa saya. Tapi dia betul kata. Jadi bila dia betul kata, maka kalau kita tak setuju, nak niat hadap sah. Tak ada pasal-pasal yang tak ada hadap kecil. Dia bila tu sebut, hadap tak ada nak kita. Kalau boleh, ayat tak ayam. Kalau boleh, ayat tak inam. Kalau boleh kita niat hadap. Kalau boleh niat hadap besar walaupun tak setubuh, maka mudah-mudahan tak payah ambil semayang. Dalil tu tak jadi kita. Dalil. Jadi kalau kita tak ada hadap besar, bila kita nak mandi, nak suruh boleh pahala banyak. Kita berada besar je, tapi nak mandi. Kalau nak suruh boleh pahala banyak, buat lagu mana? Pertama kita niat, betullah kita nak semayang, kita ambil wudu. Tak lari dah. Kalau kita mandi, dia tak ada soalan niat, tak jadi. Kalau kita mandi saja, tapi tak ada niat sikit abuk nak mengangkat adab kecil. Misalnya belum daripada kita nak mandi itu, kita buat sikit dulu. Kita kecil, buat besar, tak berok lah jamal. Lepas tu tubik tu, tak teringat ke kecil. Tak teringat ke berok. Ambil buka paip baru mandi. Mandi semata-mata mandi untuk hari-hari. Sebab kita mandi hari-hari lah. Tak teringat kau kita ada kecil baru. Artikel tu bila sudah mandi tahu apa? Allah tak teringat aku tadi. Tak teringat nak waktu mandi itu nak ngakak ada sikit. Kena mandi mula. Kerana waktu kita mandi tak ada sebagian niat pun dalam kepala. Kita ada sebagian niat pun baru kita ada kecil baru. Baru kita mandi biasa. Tapi kalau tak boleh kita kena mandi mula. Ataupun dia ambil ismayah je. Ambil ismayah semula. Tidak mandilah. Ambil ismayah saja. Ambil ismayah. Kalau mandi tadi dengan sebab tak ada niat. Kata sekarang kita mandi biasa. Mandi adi. Mandi biasa. Maka tidak boleh mengakak ke hadah. Walaupun kecil-kecil pun. Dia tak ada niat. Tak jadi. Tak terakak. Jadi kita kena turun semula. Di paip mula. Ambil air ismayah itu. Mandi tak payah. Namun kita tak jumpa. Kalau macam ni ya. Bila kita subuh katakan. Kita sudah mandi junub. Kita subuh laki isteri. Lepas tu mandi junub. Lepas sama mandi junub tu. Apa nama ni. Sudut semula. Sudut semula tu ada hari tu. Ada hadis. Kita baca ada hari tu. Innamal ma'u minal ma'i. Dia silah masa kata kalau sudut dengan tidak. Kalau hari tu muka berapa hari tu. Ada kita baca itu. Tengok sebenarnya ayat itu.
dia khilaf banyak. Innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya air itu berpunca daripada air. Berpunca daripada air itu maknanya letak kau sini masalah itu. Keluar saja dengan tidak lazat, lazat saja dengan tidak keluar, itu kena salah. Dia ada salah. Kalau ada masalah lain itu waktu mani gini sepuh tanya kita dengan kemaluan kita. Jadi soalnya itu ada jadi kita ambil saya nak mandi juga ambil saya dulu. Sudah ambil saya mandi. Dalam masa kita mandi sepuh tanya kita dengan kemaluan kita. Salah banyak buah. Tak ada apa-apa. Jadi dah ambil saya dah. Lepas kita mandi. Bila kita mandi itu masuk dah. Sebab yang memboleh kita senaya itu jadi dah. Tak payah kita ambil senaya. Sebab ambil senaya itu hadah terlakat dah dengan kerana kita ni hadah tak. Hadah cek kerana tepu tadi dah hadah cek. Tapi hadah cek ni lengit di niat. Niatnya tak hadah tak. Tak payah dah. Kalau kita ambil juga senaya, supaya ni lah. Lepas tak amat kamu ni duduk lagi. يكتب ثالثا يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية. Banyak yaktiban banyak orang tanya. Dan dalam kitab-kitabnya ada sebut lagu lain sikit daripada hak tu yang kitab kita ni sebut. Kita nak pakai hak dalam kitab tu, kau nak pakai dalam kitab ni, kau kita bebas. Lepas dia benar kata dia, boleh bagi orang junub dan boleh bagi perempuan yang marihid izalatul sya'ari, buang rambut dia, wa qassu zufri, kerak kuku dia, wal khuruju ila suqi wa ghairi, dan di kedai dan lain-lain lagi min ghairi karahiyati, dengan tidak ada sebagai makruh tu. Dia selalu sebut min ghairi karahiyati, dengan tidak sebagai makruh tu. Kita gini tak ada mani lagi, tak kuku. Tak ada mani lagi, kerak kepada rambut kita, pemisah kita, kalau kokok rambut tu, rambut dia lekat di sisi atas muka ni. Ada yang kata seksa, ada yang kata perbuatan makruh. Kerana seksa anggota ni akan merayu hadapan Tuhan. Itu aku ni kerak pakai kuku. Katanya kuku aku ni yang kerak di tuan aku belum daripada dia cuci aku daripada dunia. Katanya rambut pula aku ni kokok di tuan aku lekat di sisi belum pada dia mari dunia. Kata dia rambut bulu ni apa ni bulu apa ni sami satu sini sahabat apa ya Allah aku ni gitu di tuan aku belum daripada mari dunia. Kata setengah orang. Ambo sebenarnya banyak juga baca kitab gitu ni. Mana tahu itu semua. Tak jumpa tak gitu semua. Jadi tu yang kita ni mari kata dia boleh bagi orang dunia, bagi orang hid. Dua-duanya ada apa ni sahabat-sahabat. Dia juga dia boleh buang rambut dia. Kita boleh kita kokok kepala atau tino tak letak je rambut di situ. Dan boleh kita kerak kuku. Dan boleh kita pergi kedai mana-mana min ghairi karahiyati, dengan tidak ada sebagai makruh. Kita dah ingat dulu di kedai rasa makan nasi, nan, pokoknya kerak kuku berapa, tak ada apa-apa. Tak ada sebagai makruh apa. Itu. Jadi perbuatan ini boleh, tidak makruh. Semuanya kalau kita buat lagu tu sudah sebuah kita dikedai. Cacaknya betul ni. Cacaknya dari lama tubuh kita ni duduk keadaan beradasar. Itu je masalah. Lama tubuh kita duduk keadaan beradasar. Sudah tubuh gapo berpergi nan pokoknya di kayu api di kedai bedek boleh gapo di kedai gapo lalu itu kita peluk tubuh kita ni dalam keadaan kotor gitu lama yang menyebabkan dia nak mari rapat tak boleh syaitan tak atas hajat lah tengok tubuh kita ni cuma atas hajat hati je masalah perbuatan kita tak cukup gapo tak timbul masalah tak ada masalah. Jadi kita disunat boleh-boleh disunat mandi cepat-cepat supaya cepatlah tubuh kita bersih daripada perkara kotor dan lekat mungkin akan dipilih pada lekat mari rapat dengan kita. Sebab bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sudah tubuh
biasa dia mandi lagi. Ada tak ada sangat tak mandi, ambil semaya. Ambil semaya betul supaya orang saya nak saya dah. Sudah ambil semaya, tidur. Dia tidur. Habis tak ada sangat, kalau tidak mandi, ambil semaya. Kalau apa? Yahtajimul junubu wa yuqallimu adhafirahu wa yuhalliku ra'sahu wa illam yatarabba. Apa? Dia kita ni bawa satu ajaran daripada seorang yang bernama Atta ni seorang tokoh alim ulama besar, guru bagi Imam Bukhari juga, masuk dalam banyak-banyak guru Bukhari. Atta dia kata jawab Atta ni, yahtajimul junubu, orang junub boleh daripada isak baru sekali dia kata bekal. Orang junub boleh bekal, dia sudah sebab kalau dia ketika bekal, kalau tak mandi lagi boleh. Wa yuqallimu adhafirahu, dan orang junub juga walaupun tak mandi lagi boleh kerak kuku. Wa yuhalliqu ra'sahu, dan junub tak mandi lagi tu boleh tutup kepala. Wa illam yatawadda, sekali itu mandi sudah air sudah tak ambil, tak apa. Rawahul Bukhari riwayat. Jadi Bukhari ambil ajaran dia pada guru dia yang bernama apa? Kita tak dengar ada. Kalau kita dengar dari mulut ke mulut, tidak daripada kitab ke mulut, tidak daripada mulut ke mulut. Dari benda mulut itu teruk. Hak ini lebih berkesan daripada hak main dalam kita. Main itu merayak aku rayak. Jadi dia terus menjadi orang tahu belakang yang menyebabkan orang itu bahasa buat bahasa ni. Dia seperti hati lah. Tidak adalah kita. Ulah suwilah, aku buku. Adalah kita. Tapi dah merayak aku rayak. Jadi orang pakai takut hati. Bawa kode bawa kode yang depan rumah ada kita dia ada kita tubuh muawal. Tujuan dia itu tak suruh lah tu buku. Aku rakyat lah tu aku buka. Boleh macam tu. Allah tak lalu kalau mana. Dah boleh. Kita mandi. Kalau dia tak rambut tak rata, kita ambil di sini je. Amat dah siawak. Kalau dah. Jadi soalan ni boleh, tapi biar yakin orang biar realistik. Tiga. La rabi'an kaifa la ba'sa bidukhulil hammam in salima ad-dakhilu min an-nazar ila al-awrati wa salima min nazar an-nas ila awratihi. Ni kaya ketak ni tak ada tak kita. Negeri-negeri yang bahasa Persia, negeri panas, negeri sejuk, dia ada tempat apa dia panggil hammam. Hammam ni tempat mandi air tanah yang biasanya orang buat dan ambil duit. Dia panah air dia berapa, tak kita masuk mandi dalam tu lah. Kaya duit lah, RM1, RM2 berapa sekali. Hammam tempat mandi air tanah umum, tak mandi air tanah umum. Kalau kita nak buat rumah kita, hammam juga, tapi tak timbul masalah ni. Kata dia tak apa kalau pergi mandi di hammam, tempat yang dibuat khusus untuk mandi air siang, untuk sejuk khususnya. Sekiranya salimad dakhil minan nazar ila al-awrat, sekiranya selamat orang yang masuk sana itu selamat daripada mana pada orang. Kerana tempat lagu dia buat duduk luar gitu. Dia tempat tu ada air tanah lah. Jadi orang ni bayar siang masuk. Bila masuk tu nak buka orang. Dia nak mandi. Tak boleh nak mandi. Jadi kata dia boleh ke tak boleh kita pergi mandi tempat lama gini ni. Dia semacam kita buka orang. Kata dia boleh. Tapi selamat daripada orang tengok aurat kita. Dan kita pun tak tengok aurat orang. Misalnya dia bilik sikit. Saya ada bilik sikit. Apa kata dia. Ini cerita Daniel itu. Daniel itu orang buat gitu. Kalau Allah ni nak tengok dalam surat khabar tu, tempat dia panggil tak mandi kuku. Tak mandi kuku di hotel-hotel besar. Bos berapa dia panggil? Healthy boss berapa dia panggil? Tak mandi sihat dia panggil. Iaitu dia terangkan air, dia panah air, tahwak naik. Tahwak tu dia bergaya lah. Tahwak tu bergaya. Tadi dia congok situ lah. Congok situ, dalam air tu dia bubur lah. Kalau panggil daun teresak lah. Kalau kapung panggil daun teresak. Orang lepas tu tambah dia berbunyi nama macam ni. Tak terusak. Jawab telur belakang.
Dia proses dia sama dia kait. Jadi, sana lagi itu pada orang yang usah mariak panjang dulu lah. Panjang dulu lah tu. Masuk uak resak habis kok sebenak belum rumah tak dapat selesai dia melak. Macam tu saya lah. Itu dia. Benda ni benda gana-gana lagi berlaku. Kalau kita ni kata, nak dinami situ boleh. Syaratnya, awak selamat, mata kita selamat daripada menengok aurat awak. Dan mata yang selamat daripada menengok aurat kita. Qala Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbal kata, in alimtu anna kulla man fil hammami alayhi izarun fa'adkhuluhu wa illa fala tadkhulhu. In alimta anna kulla man fil hammami alayhi izarun fa'adkhuluhu wa illa fala tadkhul. Imam Ahmad kata, kalau mu tahu bahawa sebanyak mana orang yang mandi dalam hammam tadi ada kata kaisah, kadang izar. Izar ni kan saya, kaisah lah. Kalau mu tahu bahawa sebanyak mana orang yang mandi situ kata kaisah belaka, fa'adkhuluhu boleh masuk. Kalau tahu dah bahawa orang dalam tidak pakai kaisah, buka orang, lanja kau pakai buat cek ke, fala tadkhul jangan masuk. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. Karena dalam hadis Nabi sabda, tidak orang lelaki tidak boleh tengok pada aurat orang lelaki dan orang tua tak boleh tengok pada aurat perempuan. Jadi boleh kerana dalam maknani air panah ni biasa buka aurat. Orang tu kalau pakai kaisah pun tengok lelah ni kalau pasal kain apa ni kain betul paham tak ada. Ada kain tuala. Ada kain tuala ni buat ni bukan tujuan nak makna toko yang buat kilang kain tuala tidak tak kira orang. Dia kira nak laku bagian dia lah. Pasti kalau buat kain tuala ya, nampaklah orang ni. Tapi kalau tak boleh lah kita masuk tempat mandi umum. Kata wali ada bilik khusus tiap awal ada bilik untuk dia masuk. Wa zikrullah fil hammam la haraja fi. Kata dia besar. Yang keduanya bila kita masuk dalam hammam, boleh tidak kita suci, kita menyebut nama Allah. Kerana bila tak masuk hammam ni, bila mandi letak air tanah ni kan, aurat tu terbuka. Boleh jadi kita buang situ. Jadi boleh jadi lagi orang buang air besar, kogapo tak tahu yang letak kita ni tak ada. Jadi kata dia boleh, kata boleh kita nak zikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Bila sepuh tubuh kita dengan air tanah, alhamdulillah. Ataupun ini boleh, kata boleh, kata dia la haraja fi, tak ada sebagai masalah apa. Tak ada tanda, boleh. Fa inna dzikrullah fi kulli halin hasan. Kerana sebut nama Allah di tiap hal, tiap keadaan itu boleh. Di mana saja kita pergi dan ketika mana kita berada, sebut nama Allah dituntut selama-lamanya. Malam yarid ma yamna. Selagi tidak ada benda yang boleh melayang, tidak ada dalil yang menyekat. Sebab kita kata masuk dalam gandang lah, tunggu bulan-bulan duk beruk berapa tu, subhanallah, alhamdulillah. Masih tak ni kata dia. Kerana saat tu saat kita buka aurat dan saat tu tak boleh usahkan nak buka mulut sebut nama tu, nak buka mulut saja tu, buka mulut saja kau bahasa tak takut masuk wak, tak apa dah mulut apa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullah ala kulli ahyain. Kemudian kata dia, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah di sebenar saat hidup dia. Sebenar saat hidup tak ada masa Nabi kita tak sebut nama Allah. Inilah ketika mana pun Nabi ni menyebut nama Allah lah. Tak masa dia mengajar, dia mengajar punya Allah juga. Masa dia mengajar, dia bersarung, dia berceramah. Sudah molek lah. Dia berroyak kok yang menyorok pengasuh royak. Jadi pakai situ dah fikirnya. Lepas ada mengajar, lepas ada cek-cek dengan maka mulut dia. Ataupun hati dia kuat. Hatta masa tidur. Tanamu aynaya. Wala yanamu qalbi. Nabi kata masa aku tidur tu bukan masa aku tidur. Tapi hati aku tak tidur. Hati aku tak tidur. Bila hati tak tidur, hati dijaga. Bila hati dijaga, aku jaga tu. Sebut nama Allah. Orang tahu, dia misalkan, hati Nabi ni dia tak tidur ni kerana kalau kita ibarat kat dunia Allah ni, stesen pemancar dengan stesen berapa betul stesen milik lima ke berapa. Waktu cik ia sudah. Waktu cik ia tu stesen radio dah. Stesen radio kerja dia apa dia? Kerja dia lepas gelombang. Lepas dia kecek dalam bilik dia tu, maka dia kirim cakapkan dia. Kira cakapkan tu, kira mana tu? Dia mungkin kita beli cakap untuk nak terima
Cakap tadi tu hak kita panggil TV, hak kita panggil radio. Jadi kita beli radio di rumah tu, bukan apa-apa tak kita nak terima, cakap tak hak keluar daripada sana. Jadi kalau kita ni bahasa yang cara ke radio sungguh, supaya kita kata kita ni polis lah. Kita ni polis jom laporan daripada sana sini, maka 24 jam radio di tak kita itu buka sama. Buka sama. Cadang apa? Boleh jadi mari hak KCI, kau mari Kuala Lumpur, kau mari Kuantan, kau mari hak di Mekah, di London, Australia mana. Bila orang sana lepas belum dah, dia masuk dalam stesen kita. Api Nabi ni stesen penerima. Jibril nak pergi masa mana, Jibril nak wahyu masa mana, Jibril nak mari jumpa masa mana, boleh. Kenapa? Mata dah tidak, hati aku sebagai stesen penerima ni, terbuka sama-sama tempat dia. Kalau kita duduk tangga tu juga je, habis je macam ni. Tapi nak buat tak boleh lah. Nak buat dia, kita ni bila tidur, mata tak, hati pun turut sama tidur. Tapi, bila pelik saja, Alhamdulillah, illadhi ahyana ba'dama amatana wa ilmusyih. Pelik saja mata tidur, biar mata terus buka, hati terus buka. Mata terbuka itu untuk jalan di pelajar masing, hati terbuka untuk menyebut nama Allah SWT. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Dan tak lalu nak tidur pun kita baca bismillah amutu wa ahya, bismillah wa ta'tu janbi, bismillahumma abdu. Banyak doa-doa yang Nabi kita ajar untuk cadang untuk nak tidur dan cadang untuk di karangan. Kalau telak mata, hati itu telak lama. Kalau telak mata kau gambar pokok cari biasa tuan. Tak ada. Tu orang jamin hari sama dia tu orang ni. Jamin tak mengaji ke perkara. Tak erti nak guna mulut, nak guna mata, nak guna hati, tak erti. Baru kita mengaji sikit yang nak kita mengaji. Kalau kita mengaji tak mengajinya siap kadar dulu. Sikit jadi tak sikit. Tak mengaji siap kadar. Pada siap kadar siap besar. Kalau siap besar tu kadang-kadang tak tahu apakah sudah begitu ya. Bunyi lah. Tengah-tengah tak ada lah. Kalau dibalas apa dengar jauh untuk duduk mengajar. Untuk duduk mengajar pula duk ajar sifat 20. Kamu pasti sifat ma'ani, sifat salbiah. Kadang-kadang tu sendiri tak usia juga. Allah. Belah mana orang kapung nak beriman ya Allah Ta'ala. Yang sepatut kita ajar benda lain, kita juga ajar benda lain. Yang menyebabkan mari orang mengajar kata Tuhan duduk atas lidah Nabi Muhammad duduk pusat. Orang terima, orang boleh terima. Nak mana? Engkau belum pada dia tidak ajar, dia ajar benda lain. Ajar Tuhan sifat yang 20 kali. Wujud kepada dia, kidan kepada dia, akhir. Jadi benda lain, tak yang berlaku dalam kapal dalam masyarakat benda lain. Yang menyebabkan kalau orang mengajar ilmu sahabat, dia tidak berasa salah. Kerana dia dulu tidak ajar kata sifat Tuhan ini 3 misalnya. Dia tak ajar 3, dia ajar 20. Dia tidak layak kata sifat Tuhan ini 3. Maka dia kata sifat Tuhan ini 3, baru dia tak suka untuk dia ajar. Ada dia tangguh. Tapi waktu dia ajar dengan negara lain, kalau dia mari ajar dengan negara lain, dia tidak bersalah. Dia kata ajar layak belum. Ini jadi banyak benda yang bila kita cakap hal sistem pengajian agama dalam masyarakat kita, jadi kos labu. Dia nak kata bola dia tak boleh. Tak boleh. Kalau tak ajar apa? Kena ajar apa dia? Dia tak tinggalnya daripada batu dia. Ini masalah. Tapi sistem cara mengajar. Allah Allah. Walau bagaimana tu khidmat yang dia telah beri pada masyarakat kafir melalui sifat Rasul itu bukan sisi. Banyak dah orang berkenal Tuhan gapo-gapo. Siapanya orang tak semua fakun dah. Kerana orang tahu fakun ni tidak kidan, tidak bakar, tidak gapo jadilah. Tapi bila Kristian mai rakyat Nabi Isa ke Tuhan juga, kita Maryam ke Tuhan juga, pas aku nak fikir lagi, maka dia boleh terima. Dan dia ni gagal juga. Cakap itu. Ya. Ini luar biasa. Orang kata tahu. Orang tahu menurut tahu. Orang tahu ambil ubu-ubu. Tapi nak tanya hukum. Orang tahu ambil ubu-ubu. Makan, kau jual. Hukumnya lah mana? Dia hukum rasa sila sebanyak mana benda yang mewujud atas muka alam ni Tuhan buat untuk orang yang jaga. Itu sila. Menunggu hukum. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Tuhan buat untuk melaka sebanyak mana benda atas muka bumi. Ma fil ardi bagian dari perut bumi.
Kok atas muka bumi, saya tak layak lah. Kok tengah layak dalam perut bumi. Kok dalam perut bumi ni tidak untuk mu. Kok atas muka bumi. Saya kira itu tidak untuk mu. Baik. Jadi ulama mengoyak sebanyak mana benda atas muka bumi halal untuk manusia. Kecuali ada sebab-sebab tertentu saja. Barulah boleh kata-kata sakluk. Lagi tak ada sebab-sebab tertentu, maka semua benda ni halal untuk manusia. Halal untuk makan, halal untuk pakar, halal untuk semua halal belaka lah. Nak makan, nak pakar, nak dengar, nak tengok, nak berlaku. Halal belaka. Kecuali ada sebab ia tidak boleh. Sebab tidak boleh apa dia? Beracun. Barang itu beracun. Bila barang itu beracun, kalau makan mabuk, mati juga pun tak boleh. Kerana barang ni tidak buat tidak untuk makan. Ada tu tinggal untuk ubat ke berapa tak tahulah. Tapi kalau dimakan barang beracun, maka arti bila memakan barang beracun, arti ini musnah ke tubuh mesti. Dan tubuh ni amanah. Oleh kerana itu tak boleh makan barang beracun. So, yang keduanya jawarih. Jawarih ni benda kita nak makan benda yang benda tu sendirinya bahasa jenis koyok makan barang lain untuk jadi makanan dia. Sebab kita kata burung ke dia. Burung ni boleh makan tak boleh? Jawab tak boleh makan. Kenapa? Kerana dia sendiri itu bahasa jenis bila dia nak makan benda dia koyok. Dia ligah barang lain saya makan dia. Bahasa jenis nak boleh hidup dia sendiri itu dia hamak barang lain makan, koyok makan, koyoknya kukunya mulut jatuh tak boleh. Lai tak boleh makan, rima tak boleh makan, beruai tak boleh makan. Sebayang benda hok bahasa hamak barang lain koyok makan dan suling makan tak boleh. Berapa lagi? Lepas tu kok tegak-tegak sebut. Ani babi ni tegak-tegak sebut. Ani tu tak boleh. Berapa lagi? Jadi lepas tu hok mati kan tu hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi billah wa ma uhilla li ghairi Allah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala as-sab' wa ma dakkaytum wa ma dubi 'ala an-nusuki fasmustaritu. Ayat itu senaza hok miliknya tak boleh. Darah tak boleh, bangka tak boleh, tak boleh sepuh derima tak boleh, hok mati apa? Mati tidur, mati jatuh telaga tak boleh, mati cekik tak boleh. Berapa lagi hak mati kena tanduk hak lain tu tak boleh. Berapa lagi? Dan hak disembelih kerana tidak Allah Taala. Di kubur tutup. Kalau kiar nak kita makan kambing di kubur tutup, di batu apa, di berapa. Hak ni kalau kiar tak boleh. Tak boleh makan kerana kalau sembelih lillahi Taala apa yang buat tutup tak ada katung tak ada katung. Bagian ni bagian bentuk syirik kita boleh. Lain pada tu boleh. Jadi ubur-ubur ni mabuk ke tak mabuk? So, yang keduanya dia nak boleh ke hidup dia tu, dia koyok, dia set benda lain makan dia tu, kalau gimana? Kalau dia tidak igak benda lain kokoh, taring dia kokoh dengan kuku dia, tak apa. Dan kalau dia sendiri tidak mabuk, tidak apa. Tidak beracun, tak apa. Jadi, ambok tak kena baru ni, baru kena bubur 3 hari di tempat sebenarnya. Dia tak tahu benda. Dia berkata buat tersedih. Ubur-ubur ni, orang kata lah, dia mau buat tersedih. Tersedih tak budak-budak bunyi sangat tu. Kepuk gapa, ada kan kepuk udang gapa, bukan udang-udang, itu bubur tu. Tak tahu Allah lah, mana benda. Nak kata mabuk. Kalau ni buat tersedih mati, budak tak makan tak mabuk apa pun. Jadi, saya kata gapa, dia tak apa. Tapi kesimpulannya, bayar benda yang mewujud atas muka alam ni, Tuhan buat untuk manusia. Untuk makan, untuk pakai, untuk bobak, untuk kita buat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.